Okey. Untuk tidak boleh ya, start Okey. Okey, untuk tidak melewatkan masa, okey kita mulakan usrah kita malam ni dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah dan selawat atas Nabi 3 kali. Al-Fatihah. Okey teacher, sebelum kita nak proceed, saya nak serah ke majlis ni kepada ustaz ya. Inginkan Kak Ilham sampaikan satu hadis ya, riwayat Tirmizi. Hadis dekat sini dia memang sangat kena dengan kita ya, kena dengan kita sebab kita ni sebagai pendidik. Hadis ni sangat kena dengan kita, dan kalau kita pegang dengan hadis ni pun kita rasa segar je hari-hari. Kita rasa kita semangat je dalam menjalankan tugas kita. Kita rasa tak lesu, kita rasa sentiasa aktif, sentiasa rasa positif. Sebab hadis ni memberikan kata-kata semangat tu. Okay? So hadis ni diriwayat oleh Tirmizi ya. Kak Ilham ambil daripada buku Hebatnya Cara Rasulullah Mendidik. Nampak tak? Nampak tak teacher? Nampak tak? Nampak tak teacher buku? Tak jelas dah teacher Ilham. Kenapa tak jelas ya? Sekejap. Kenapa jadi blur-blur kan? Tak jelas, tak jelas. Siapa buat jadi blur-blur Tak dengar. Tak dengar ke? Tak. Sangkut-sangkut. 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 Okey, Kak Ilham dah buka sound kuat dah ni. Dan Kak Ilham Bukan dengar lah. okey, dengar tak ni, teacher? Dengar. Sekejap, Kak Ilham pakai mic. Dengar. Dengar Okey. So hadis ni nanti Kak Ilham ambil gambar, Kak Ilham hantar buku apa yang Kak Ilham rujuk ya. So hadis ni mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi, termasuk semut yang berada di dalam lubang dan ikan paus, sesungguhnya akan memberkati dan memberi rahmat kepada orang yang mahu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Saya Kak Ilham ulang sekali lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala, para malaikat, penghuni langit dan bumi, termasuk semut dan yang berada di dalam lubang dan ikan paus, sesungguhnya akan memberkati dan memberi rahmat kepada orang yang mahu mengajarkan kebaikan ataupun ilmu kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okay? So hadis ni bila kita dengar tu, kita rasa ya Allah, betapa untungnya kita jadi seorang pendidik yang mengajar, yang sampaikan ilmu kepada orang lain tu. Ya. Ada Allah SWT yang paling best, yang paling nikmat sekali, iaitu Allah yang mendoakan kita, Allah yang memberkati hidup kita, Allah yang mendoakan kita, yang memberikan kebaikan kepada kita. Para malaikat lagi, segala penghuni langit, segala penghuni bumi, segala-galanya dekat laut, ikan semut. Dia nak cerita kata daripada benda kecil kepada benda yang besar, makhluk yang besar pun akan memberi rahmat kepada kita. Memberi rahmat dan kepada orang yang mahu belum buat lagi ni, baru mahu. Orang yang mahu mengajarkan kebaikan kepada orang, orang tu pun dah dapat dah kebaikan daripada Allah, dapat rahmat daripada Allah. Betapa untungnya kita, betapa besarnya pahala yang Allah nak bagi. Sangat mudah, sangat senang Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Ya, siapa kata nak masuk syurga tu susah?
Sebenarnya tidak. Siapa kata nak jadi baik tu susah? Sebenarnya tidak. Kita je kena korban sikit untuk jalankan benda tu. Okey, macam kita nak mengajar, kita kena korban lah untuk carikan bahan mengajar, sediakan tempat mengajar yang selesa, carikan orang kata apa, konten-konten untuk sampai kepada anak-anak murid kita supaya anak murid kita dapat. Untung kan kita. Okey, baik teacher. So, hari ni since kita ramai ni dalam grup kita malam ni, Kak Ilham nak ajak kita sama-sama selawat atas Nabi. Kak Ilham akan share dekat sini screen. Nanti kita nyanyi lagu sama-sama. Nyanyi lagu pula. Selawat atas Nabi sama-sama ya. Sekarang kan? Sekarang. Baik itu dulu. Lepas tadi. Ustaz kata Ustaz nak sampaikan dulu, takut lupa skrip. Nanti kita selawat lepas ni. Okey, baiklah Ustaz. Okey. So Kak Ilham menjemput Ustaz yang dikasihi dan yang disayangi, Ustaz Idi kita, untuk sampaikan usrah sambungan daripada minggu lepas, dan ada beberapa yang info yang baru yang Ustaz sampaikan. Dan paling special malam ni Ustaz ada hadiah nak bagi kepada 2 orang yang sign in awal tadi. Ustaz nak bagi 2 hadiah orang yang sign in awal, dan siapa yang dapat jawab soalan pun akan dapat hadiah juga. Berapa orang Ustaz nak bagi? Tahu lah. Tahu mana? Okey. Abang, Ustaz nak bagi apa? Buku. Ustaz nak bagi buku. Kak Ilham pun tak tahu buku apa. Okay. So, kita stay tune lah. Alright. Okay, Ustaz dipersilakan Ustaz Idi bin Hamdi untuk sambungan usrah kita. Okay, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teacher, muallim, muallimah yang dihormati semua. Kuat sikit bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Ustaz berdoa semoga kita semua dalam keadaan sihat, afiat, sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah Ustaz akan berkongsi dengan kita seperti untuk menyambung perkongsian Ustaz pada minggu yang lepas, iaitu Ustaz akan pandu dalam buku yang Ustaz beli pada beberapa bulan yang lepas, iaitu Mendidik Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya buku ini adalah buku yang diterjemah daripada bahasa Arab, iaitu dengan tajuknya Ar-Rasul Al-Muallim. Rasul adalah seorang guru. Rasul adalah seorang guru. Okey. Pada malam ini kita akan sambung lagi seperti mana kita telah bincang pada minggu yang lepas, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, bahkan juga beliau sebagai seorang muallim ataupun guru. Maka untunglah kita jadi seorang guru. Okey, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan majlis ilmu daripada majlis zikir. Okey, majlis ilmu diutamakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada majlis zikir. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin min ba'di hujrihi fadakhala al-masjida fa idha huwa bihalaqataini إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. Okay, hadis ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah mengutamakan majlis ilmu daripada majlis zikir. Okay. Kerana apa ya?
seperti mana telah disebut oleh Puan Ilham tadi ataupun Teacher Ilham, kerana apa? Kerana majlis ilmu akan diistighfarkan ataupun segala makhluk Allah beristighfar ataupun berdoa kepada orang-orang yang mengadakan ataupun orang-orang yang menghidupkan majlis al-ilmu, majlis ilmu. Oleh itu, marilah kita sama-sama mari kita sama-sama memeriahkan lagi ataupun memperbanyakkan lagi majlis-majlis ilmu kita, terutama kita selaku seorang teacher. Maka bertuahlah kita setiap hari kita mengadakan majlis ilmu, maka itu adalah satu saham yang besar bagi kita dan juga bagi keluarga kita ataupun keturunan kita yang akan datang nanti. Dan insya-Allah pada malam ini Ustaz akan berkongsi dengan kita seperti mana apa yang tercatat dalam buku ini, iaitu teknik yang pertama. Teknik yang pertama, apakah teknik yang pertama yang diguna pakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ataupun dalam menyampaikan ilmu ataupun dalam mengajar para sahabat? Okey. Teknik yang pertama iaitu menjadikan dirinya sendiri dan budi pekertinya sebagai model pendidikan. Okey. Teacher-teacher yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selaku teacher ataupun selaku muallim, maka diri kita lah sebagai model, sebagai contoh tauladan yang baik untuk anak didik kita. Okey, betul tak? Diri kita lah sebagai model, sebagai contoh tauladan yang baik. Okey. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan suruh ataupun perintah sesuatu amalan melainkan dia telah melaksanakan dahulu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan melarang sesuatu perkara melainkan dia telah tinggalkan perkara itu. Itulah sebagai tauladan yang baik yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terutama kepada kita selaku guru. Kerana apa ya? Kerana anak didik kita akan lihat apakah tingkah laku kita, tindak tanduk kita, tindak tanduk kita dan sebagainya. Maka gurulah sebagai tauladan yang baik. Okay. Contohnya, di dalam kita menyampaikan pendidikan kepada kanak-kanak, kerana apa kanak-kanak ini sangat penting ya? Kerana kanak-kanak mereka lahir dalam keadaan fitrah. Betul tak? Mereka bersih. Lahir dalam keadaan bersih. Betul tak, teacher-teacher? Betul kan? Maka siapakah yang akan mencorakkan kanak-kanak itu selepas ibu bapa adalah teacher ataupun guru-guru. Maka corakkan itu, didikan itu akan terlekat dengan kanak-kanak melalui tingkah laku kita, melalui contoh tauladan yang kita telah sampaikan kepada kanak-kanak. Maka kitalah selaku pendidik perlu tunjuk contoh tauladan yang baik kepada kanak-kanak, kepada anak didik kita. Seperti mana Nabi SAW menjadikan dirinya sebagai contoh tauladan yang baik, sebagai qudwah hasanah, sebagai uswah hasanah. Okay. Sebab itu peranan Nabi SAW yang pertama, seperti mana disebut hadis beliau yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkit, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Okey. Menyempurnakan akhlak. Maka sebagai
kita sebagai selaku guru ataupun selaku pendidik, maka akhlak kita adalah cermin kepada kanak-kanak ataupun kepada anak didik kita. Sebagai contoh, apabila kita menyuruh kanak-kanak kita untuk makan tangan kanan, maka kita juga kena makan dengan tangan kanan, betul tak? Apabila kita suruh anak didik kita untuk masuk tandas dengan kaki kanan, keluar kaki kiri, ataupun masuk dengan kaki kiri, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, maka kita juga sebagai contoh tauladan yang baik, maka kita kena amal, kerana semua gerak-geri kita itu akan dilihat dan diikut oleh anak-anak didik kita, terutama juga anak-anak yang kita lahir itu, terutama anak-anak kita sendiri kan, betul tak? Okey. Begitu juga apabila kita didik anak-anak di sekolah ataupun di tadika, kita kita guna cara-cara yang baik. Kerana apa ya? Kerana cara yang baik itu ada menunjukkan akhlak yang baik. Contohnya tidak mengherdik dan sebagainya, Bahkan Nabi SAW diutus untuk tidak mengherdik ataupun tidak mengambil tindakan yang ganas kepada para sahabat. Apatah lagi kita mendidik kanak-kanak. Okey. Satu peristiwa, satu berita yang sangat menyedih ya. Bukan tidak berlaku di tempat kita, insya-Allah. Pada beberapa minggu yang lepas, satu berita yang sangat menggemparkan di sebuah kota, iaitu di Bangkok. Di Bangkok ada sebuah sekolah. Yang di sekolah itu meliputi taska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta yang terkemuka di Bangkok. Bahkan dalam penyampaian dia adalah penyampaian bahasa Inggeris, untuk menunjukkan bahawasanya sekolah antarabangsa lah. Tetapi dahsyatnya didikan mereka terhadap kanak-kanak, terutama kanak taska dan tadika. Bagaimanakah mereka mendidik, melayan kanak-kanak ya? Sekiranya kalau kanak datang pagi-pagi menangis, mereka akan ambil budak itu dan ambil plastik hitam, cekuk ataupun bungkus di kepala, ataupun letakkan kanak-kanak itu di tempat yang gelap dan sebagainya. Bahkan mereka hadkan makanan kepada kanak-kanak. Contohnya makan waktu tengah hari hanya 5 minit sampai 7 minit sahaja. Sesiapa yang tak habis masa makanan dalam 5 minit 7 minit akan diambil makanan itu. Okey. Satu kejam lah. Satu kekejaman yang berlaku kepada kanak-kanak di sebuah sekolah swasta yang terkemuka di Bangkok. Okey. Sehingga apabila berita tersebar melalui CCTV dan sebagainya, ibu bapa terkejut besar lah. Bagaimana sebuah sekolah yang mana lihat daripada luarnya satu bangunan yang gah, tetapi di dalamnya kosongan daripada isi kandungan dan didikan. Ini sekolah swasta yang bukan agama Islam lah Ustaz sebut di sini. Okey. Yang mana guru-gurunya daripada guru-guru negara Filipin. Kerana apa mereka ambil daripada guru negara Filipin dan sebagainya? Kerana nak membinakan suasana antarabangsa di situ. Kerana di Bangkok mereka utamakan sekolah antarabangsa yang ada bahasa Inggeris. Itu sebagai trend dia orang lah. Tetapi di dalamnya penuh dengan kekasaran, penuh dengan kezaliman, penuh dengan tindakan-tindakan yang kasar terhadap kanak-kanak yang kecil. Taska, tadika dan sebagainya. Sehingga berlakulah berbagai-bagai tindakan. Ibu bapa melaporkan kesalahan itu kepada polis sehingga sampai kepada Kementerian Pendidikan. Ini menunjukkan bahawasanya kekasaran, kekerasan berlaku terhadap kanak-kanak. Apatah lagi, maka kita
sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang baik, Rasul tidak diutus melainkan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Okey. So, rahmat, membawa rahmat, kebaikan kepada kanak-kanak, terutama kepada kanak-kanak. Okey, Ustaz sampai di sini kerana kita adalah guru kepada kanak-kanak. Maka apabila kita sampaikan ilmu kita, penyampaian kita dengan cara yang kasar, maka kemungkinan besar penyampaian kita tidak berkesan. Kerana apa ya? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kekasaran, kekerasan kepada para sahabat. Cuba kita lihat ya, satu peristiwa yang berlaku apabila Nabi SAW pergi ke masjid. Pergi ke masjid, Nabi terlihat di hadapan masjid itu ada apa? Elio, kahak. Okey, kahak terbuang di hadapan mihrab, tempat sujud. Mihrab di tempat sujud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil para sahabat untuk pergi ambil kayu dan minyak wangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang mulia itu sendirilah sapuhkan, membersihkan kahak itu. Selepas membersihkan kahak itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya mulia ambil minyak wangi, sapuh tempat yang kotor itu. Okey. Maka dari situlah menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehlah untuk nak menggunakan kekerasan kepada para sahabat. Bahkan para sahabat bukan orang yang kecil, bahkan mereka dah besar. Nak marah ke pun boleh kan, kerana mereka dah besar. Nak herdik pun boleh kan, kerana mereka dah besar. Tetapi kaedah ataupun teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara lemah lembut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh tauladan yang baik. Rasulullah sendiri yang membersihkan tempat itu. Bahkan Rasulullah letakkan minyak wangi. Daripada situlah digalakkan untuk kita membawa minyak wangi ke masjid. Daripada contoh tauladan yang baik yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka para sahabat sangat terikat dengan layanan Nabi, dengan cara didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka model yang pertama iaitu diri kita sendiri sebagai contoh tauladan yang baik. Diri kita sendiri sebagai model contoh tauladan yang baik, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan dirinya sebagai contoh tauladan yang baik. Inilah teknik yang paling berkesan, untuk mendidik, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri, ni teknik yang pertama. Jadi diri kita sebagai pendidik, menjadikan diri kita contoh tauladan yang baik kepada kanak-kanak. Kanak-kanak akan lihat pakaian kita. Okey, bagaimana pakaian kita? Okey. Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana pergaulan kita dengan kanak-kanak dan sebagainya. Itu akan memberi kesan kepada anak-anak didik kita. Maka kitalah selaku model kepada mereka. Kitalah selaku contoh tauladan yang baik kepada mereka. Satu contoh lagi boleh kita lihat, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Okey. Pergi ke masjid dan mendapati sahabat Nabi ataupun orang Badui kecing ataupun membasahkan masjid dengan air kencing. Okey. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah, bahkan
beliau mengarahkan para sahabat untuk ambil air dan bersihkan tempat itu. Okay. Begitu juga kita dengan kanak-kanak. Kanak-kanak kan, kadang-kadang mereka nak kencing, nak qada hajat dan sebagainya. Kadang-kadang mereka terkencing dalam seluar dan sebagainya. Maka jalan yang terbaik kita pun janganlah kita marah. Jangan kita marah. Sebagaimana Nabi SAW, bahkan Badui itu kencing dalam masjid sekalipun, Nabi tak marah. Karena marah tidak akan membawa apa-apa kebaikan. Karena marah tidak akan membawa apa-apa kebaikan. Satu ketika para sahabat datang berjumpa dengan Nabi SAW. Okey. Dia kata, "Ya Rasulullah, nasihatlah kepada aku, ataupun berilah nasihat kepada aku. Aku berhak untuk menerima nasihat." Maka Nabi SAW bersabda, "La taghdab." Lepas tu, apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata, "La taghdab." Apa lagi nasihat kamu wahai Rasulullah? La taghdab. Apa maksudnya ya? Salah seorang para sahabat datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, nasihatlah kepada aku." Maka Nabi berkata, "La taghdab." Jangan kamu marah. Lepas tu dia kata, "Apa lagi Rasulullah?" Nabi kata, "La taghdab." Jangan kamu marah. "Apa lagi ya Rasulullah?" "La taghdab." Jangan marah. Okey. Dua perkara yang boleh kita dapat daripada hadis ini ya. Yang pertama, iaitu jangan kita marah. Kerana marah itu adalah daripada syaitan. Kerana marah itu daripada bahana api. Maka kita jauhilah daripada sifat marah. Okay, marah. Bahkan marah akan membuatkan kita darah tinggi. Betul tak Tisha? Darah tinggi. Marah-marah darah tinggi. Okay. Janganlah marah. Okay. Satu lagi, apa yang terdapat daripada hadis ini ya, iaitu setiap perkara, sekiranya perkara itu penting, maka kita mesti kena ulang 3 kali. Ulang 3 kali. Begitu juga teknik kita dalam kita menyampaikan ilmu kepada kanak-kanak. Maka sekiranya perkara itu penting untuk kita disampaikan kepada kanak-kanak, maka diulangilah 3 kali. Banyak Nabi SAW guna teknik ini dengan sahabat. Nabi ulang 3 kali dengan sahabat. Banyak. Kerana apa ya? Kerana dengan teknik untuk kita ulang 3 kali ini boleh memberi kesan kepada ingatan di dalam diri pendengar itu, terutama dalam diri pendidik ataupun anak didik kita. Okey. Bahkan kanak-kanak itu perlu kita melayani dengan cara ulang berkali-kali. Saya rasa perkara ini banyak berlaku di dalam tadika kita. Pagi ke pagi pun kita telah baca doa berkali-kali, kita baca doa kan. Sehingga doa itu dipakai oleh kanak-kanak bukan masa dia dalam tadika sahaja, sampai dia jadi pembesar-besar negara sekalipun. Sampai dia di Perdana Menteri pun, doa yang dia ingat masa dia tua pun, doa itulah dia terima daripada cikgu-cikgu tadika. Itu adalah pengalaman kita sendiri. Betul tak teacher? Doa yang kita amal hari ini adalah doa yang kita dapat daripada tadika kan? Betul tak? Ataupun sekolah rendah. Ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran hari ini pun adalah ayat-ayat yang kita baca dan hafal daripada sekolah tadika dan sekolah rendah. Betul tak teacher? Betul. Okay. Inilah masanya yang sesuai untuk kita memberi perhatian kepada anak didik kita, iaitu masa kanak-kanak. Maka gunalah teknik mengulangkan 3 kali, ulang berkali-kali sekiranya perkara itu penting. Okey, ini teknik yang pertama. Tadi Ustaz sebut tadi bahawasanya kita jadikan contoh tauladan diri kita sebagai model yang baik kepada anak didik kita. Okey.
teacher-teacher yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai pendidik bagaimana Rasulullah mendidik ya, dengan seperti mana pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dan baginda berada di atas mimbar agar solat baginda dapat dilihat oleh seluruh makmum dan agar mereka belajar cara solat yang betul berdasarkan apa yang mereka lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbar fastaqbala al-qiblah wa kabbara wa qama an-nasu khalfahu faqara'a wa raka'a wa raka'a an-nasu khalfahu thumma rafa'a ra'sahu thumma raja'a qahqari fasajada 'ala al-ardi thumma 'ada ila al-minbar thumma qara'a ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع حتى سجد بالأرض فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموني ولتعلموا صلاتي. Okay. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajar para sahabat salah satu ilmu. Okay. Contohnya cara solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar cara solat iaitu dengan praktikal dan amali. Rasulullah berdiri depan sahabat dan Rasulullah solat. Para sahabat lihat cara Rasulullah takbir, cara Rasulullah rakaat, cara Rasulullah sujud, cara Rasulullah bertahiyat dan sebagainya. Para sahabat lihat didikan ataupun cara yang mana dibuat dan ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cara yang paling baik. Begitu juga kita boleh guna teknik ini sebagai teknik untuk kanak-kanak kita. Bagaimana kita nak ajar kanak-kanak kita solat yang betul, kita juga jadi sebagai model. Kita solat supaya anak-anak didik kita lihat bagaimana solat. Okey. Maka daripada situlah kita selaku pendidik kena tahu betul-betul bagaimana cara kita nak menyampaikan ilmu sesuai ilmu itu supaya anak didik kita tidak terbawa-bawa apa yang kita sampaikan kepada mereka. Sekiranya kita sampai kepada mereka perkara yang tidak betul, maka perkara itulah akan dibawa oleh anak didik kita hingga seterusnya. Maka tidak lain tidak bukan, kita kena kaji, kita kena belajar, kita kena baca, kita kena tahu mendalam dahulu sebelum kita sampai kepada kanak-kanak. Terutamanya solat. Kan, betul tak? Terutama solat. Kita kena tahu bagaimana solat yang betul. Bagaimana baca yang betul, terutamanya baca Fatihah. Bagaimana baca Fatihah, baca ayat-ayat doa-doa dan sebagainya. Doa-doa dan perkara inilah akan diamal oleh kanak-kanak itu. Sekiranya betul, maka betullah mereka hingga seterusnya. Maka didiklah kanak-kanak itu daripada awal lagi perkara yang betul. Seperti Nabi SAW, dia menitik beratkan bagaimana untuk membetulkan solat-solat para sahabat. Okay? Supaya apa? Supaya para sahabat ini apabila betulnya di solat, maka seterusnya akan betul lah generasi-generasi seterusnya sampai pada hari ini. Kita solat hari ini adalah contoh tauladan yang disampaikan oleh para sahabat dan Nabi SAW. Begitu juga kita selaku guru. Jadilah kita sebagai diri kita itu contoh tauladan yang baik dan betul kepada kanak-kanak. Maka tidak lain tidak bukan, ilmu itu sangat penting. Ilmu sangat penting. Maka inilah di tadika kita, HQ sendiri pun sering mengadakan aktiviti dan training-training untuk
meningkatkan kebolehan kita. Okey. Betul tak teacher? Betul kan? Okey. Bahkan banyak, bukan solat sahaja ya, Nabi jadikan diri dia sebagai contoh tauladan. Ambil wuduk pun sama. Suatu ketika para sahabat datang jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ajarlah aku cara ambil wuduk yang betul. Maka Rasulullah pun ambil air, basuh tangan, basuh muka dan hingga seterusnya. Dengan tingkah laku Rasulullah SAW itulah para sahabat lihat dan para sahabat praktik amali. Amalkan apa yang dia lihat daripada Nabi SAW. Begitu juga kita dalam mendidik kanak-kanak, terutama solat, wuduk. Wuduk, bagaimana kita didik anak wuduk. Biarpun susah, ustaz rasa susah lah mendidik kanak-kanak ni, susah kan? Nak ambil wuduknya, nak masuk tandasnya dan sebagainya. Maka pengorbanan kita itulah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ambil wuduk, cara ambil wuduk yang betul. Dengan kita didik dengan betul, maka apa yang diamal oleh kanak-kanak kemudian nanti semua itu akan saham amalan itu adalah amalan jariah yang sentiasa sampai kepada kita di suatu hari nanti. Okey. Amal jariah berterusan. Okey. Maka apa yang ustaz nak tekan di sini ya, diri kita gelap. Diri kita adalah contoh tauladan yang baik. Diri kita adalah contoh yang betul yang baik untuk kanak-kanak. Okey. Inilah taktik yang pertama yang mana diguna pakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teknik yang kedua iaitu mengajar secara berangsur-angsur. Okey, teknik yang pertama ustaz baca sekali lagi ya. Dia dalam buku ini ada 40 teknik Nabi SAW dalam mengajar dan mendidik para sahabat dan pendidik dan mereka yang di bawah didikan Nabi SAW. Yang pertama, teknik yang pertama ustaz ulang ya, menjadikan dirinya sendiri dan budi pekerti akhlak sebagai model pendidik. Model pendidikan. Okey. Yang kedua, mengajar secara berangsur-angsur. Okey, ini adalah teknik yang kedua yang diguna pakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sudah. Biar. Okey. Dah. Tengah jam lah. 40 minit. Okey, ini sahaja yang boleh ustaz kongsi dengan kita, teknik yang pertama. Dan insya-Allah minggu hadapan ustaz akan berkongsi dengan kita lagi teknik yang kedua dan yang ketiga hingga seterusnya. Mudah-mudahan dengan 40 teknik ini, 40 kaedah ini, 40 metode ini, sama-sama kita praktik di dalam pendidikan kita kepada kanak-kanak nanti insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita sering dirahmati dan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada ustaz sendiri. Sekadar ini dahulu perkongsian ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.